Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 9 akan membentangkan tentang tajuk hedonism. Visi bagi kumpulan kami adalah untuk mewujudkan suasana yang lebih selamat dan tenteram dengan menghapuskan semangat hedonism. Misi kami dalam menghasilkan poster ini ialah kami ingin memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan belia, akan natijah buruk terjebak dalam budaya hedonism. Kedua, kami ingin mendidik dan memberi pendedahan kepada golongan muda tentang risiko dan kesan negatif penyalahgunaan dadah. Perbandingan falsafah hedonism dan stoikism. Falsafah hedonism mengutamakan keseronokan dalam tindakan, manakala falsafah stoikism mengajar manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan yang hanya dalam kemampuan diri masing-masing. Penggunaan dadah dari aspek falsafah hedonism dan falsafah stoikism berbeza, di mana falsafah hedonism membolehkan penggunaan dadah kerana ia membawa kebahagiaan, manakala falsafah stoikism melarang penggunaan dadah kerana ia membahayakan kesihatan, iaitu luar daripada kemampuan manusia. Data yang dilampirkan adalah merupakan data-data mengikut kelayakan akademik. Bagi kategori sekolah menengah telah menunjukkan peratusan sebanyak 71%, iaitu berjumlah 74,066 orang daripada 103,760 orang. Manakala yang kedua tertinggi adalah bagi kategori tidak bersekolah ataupun tidak pernah bersekolah, iaitu sebanyak 40%, iaitu menunjukkan jumlah individu sebanyak 14,681 orang. Yang ketiga tertinggi adalah daripada kategori sekolah rendah, iaitu mencatatkan peratusan sebanyak 9%, menunjukkan jumlah individu sebanyak 9,596 orang daripada 103,760 orang. Yang terendah pula adalah bagi kategori pengajian tinggi, iaitu sebanyak 5%, iaitu mereka telah mencatatkan jumlah individu yang terlibat sebanyak 417 orang. Data mengikut bangsa yang terlibat dengan dadah. Bangsa Melayu mencatatkan peratusan tertinggi sebanyak 80%, diikuti oleh bangsa Cina sebanyak 7%, bangsa India sebanyak 6%, orang asli Sabah sebanyak 4%, orang asli Sarawak sebanyak 2%, dan akhir sekali bangsa lain mencatatkan peratusan yang paling rendah iaitu sebanyak 1%. Antara kesan penyalahan gunaan dadah adalah peningkatan kata jenayah dan sosial seperti budaya gangsterisme dan perbuatan merompak dan membunuh. Dari aspek psikologi pula, seseorang individu akan mengalami masalah kemurungan dan gangguan mental. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengatasi penyalahgunaan dadah. Yang pertama ialah pendidikan diperkukuhkan melalui peningkatan kualiti pengajaran. Yang kedua ialah kempen kesedaran masyarakat diperluaskan. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang diutamakan untuk ketertiban. Dan yang keempat ialah gaya hidup sihat digalakkan melalui program kesihatan dan aktiviti sukan. Yang terakhir ialah penubuhan pusat-pusat pemulihan penting sebagai sokongan bimbingan psikososial. Keseluruhannya, langkah-langkah ini membentuk asas masyarakat yang kukuh dan berpengetahuan. Penyalaan guna dadah hasil dari amalan hedonisme boleh memberi kesan serius kepada kesihatan peribadi, imej negara, keselamatan masyarakat, kestabilan sosial dan ekonomi negara. Keadaan ini menekankan keperluan meningkatkan kesedaran dan langkah-langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan dadah yang disebabkan oleh budaya tersebut. Tindakan segera dan bersepadu perlu diberikan keutamaan untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan negara serta menjaga citra dan kestabilan negara. Mari kita bersama-sama mengatasi cabaran ini demi masa depan yang lebih baik. Kesimpulannya, penyalahgunaan dadah membawa pelbagai kesan buruk. Penyalahgunaan dadah yang berpunca daripada pelbagai faktor yang telah dinyatakan tadi menyebabkan tercetusnya pelbagai masalah sosial. Oleh itu, kita semua perlulah berganding bahu untuk memadras masalah ini. Masalah ini juga dianggap sebagai musuh utama sesebuah negara. Sekian, terima kasih.